Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Dan saya Haryanti Jimatusen. Berita-berita utama malam ini. Kreativiti belia dalam bidang keusahawanan mampu menjana pendapatan secara mandiri. Pengurusan kesihatan menjadi digital dengan pelbagai ciri kesihatan yang luas dalam aplikasi Brew Health. Beberapa peserta negara Brunei Darussalam ke Anugerah Asia Pacific ICT Alliance ke-21 mengharumkan nama negara dengan memperoleh 2 anugerah pemenang dan 2 anugerah merit. Acara diadakan di Islamabad, Republik Islam Pakistan. Kementerian Kesihatan dengan aplikasi Brew Health memenangi kategori penglibatan dan perkhidmatan komuniti untuk kesihatan dan kesejahteraan. Kementerian tersebut juga mendapat merit dalam kategori sektor perkhidmatan awam, kerajaan dan rakyat. Manakala Rumen Corporation dengan produk Teksim memenangi kategori penglibatan dan perkhidmatan komuniti bagi kemampanan alam sekitar dan pendidikan. Sementara Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Ana Hajah Soleha mendapat merit dalam kategori pelajar bagi aplikasi SciencePeak. Delegasi pulang ke tanah air petang tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam. Mula diperkenalkan secara rasmi pada Mei 2020 oleh Kementerian Kesihatan semasa pandemik COVID-19, Brew Health bermula sebagai aplikasi mudah alih sehenti yang menyediakan platform secara maya untuk mengawal penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melalui pengesanan kontak digital dan pengimbasan kod QR untuk masuk dan keluar dari premis. Pengintegrasian Brew Health dan Brew Hims membolehkan aplikasi berkenaan dimajukan lagi menjadi aplikasi pengurusan kesihatan bagi rakyat dan penduduk dengan fungsi yang lebih luas. Aplikasi Brew Health boleh menentukan status kesihatan pengguna dan memetakan lokasi berisiko tinggi di seluruh negara. Kini, tumpuan Brew Health dialihkan ke arah menjadi aplikasi kesihatan digital dengan pelbagai ciri kesihatan yang berguna. Ini termasuk akses kepada rekod kesihatan peribadi, janji temu dalam talian untuk vaksinasi COVID-19 dan pengurusan kesihatan seperti inisiatif BN on the Move. Pada masa ini, lebih 500,000 orang menggunakan Brew Health dengan lebih 200,000 orang menggunakannya setiap hari. Para pelatih Pusat Pembangunan Belia (PPB) berjaya mendapat pengiktirafan The Brunei Book of Records setelah menghasilkan Swiss roll terpanjang berukuran 84.03 meter dan 75.79 meter bagi sushi roll terpanjang. Penyerahan sijil pengiktirafan tersebut berlangsung pada Majlis Pelancaran YDC Carnival Mini Expo petang tadi di Dewan Muhibah Brakas. Karnival selama 3 hari itu merupakan satu platform program keusahawanan PPB bagi para pelatih meneroka potensi serta kreativiti dalam bidang keusahawanan mampu menjana pendapatan secara mandiri dengan memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka selaras dengan kemahiran yang diperoleh sepanjang pengajian di pusat berkenaan.
Pelancaran karnival disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Sarudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di acara tersebut, para pengunjung menyaksikan pembuatan sushi roll terpanjang yang disediakan oleh pelatih PPB Level 2 Diploma in Food Preparation and Culinary Arts dan Swiss roll terpanjang yang disediakan oleh pelatih PPB Level 2 Diploma in Food Preparation and Culinary Arts Patisserie. Juga diadakan penyampaian sijil penyertaan program kasih komuniti PPB kepada 6 buah agensi dan rakan strategik yang telah dikenal pasti. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2019 dengan menggabungkan beberapa projek amal kemasyarakatan melibatkan para pelatih, tenaga pengajar serta warga pusat berkenaan dalam sama-sama membantu golongan sasaran atau komuniti yang memerlukan. Karnival disertai oleh 48 pengusaha terdiri daripada para pelatih program pembangunan belia. Sesi tahun 2022, vendors dari alumni usahawan PPB, peserta program komuniti dan peserta program YDC Lights On dan para pengusaha tempatan. Kami ada berjual assorted buns. Banan ini diperbuati oleh kami sebagai student Pusat Pembangunan Belia bahagian pastry. Saya berjual minuman lah. Macam lemon, yang minat tu yang fresh satu lah. Sempena jualan YDC ni, Zahra Kalista menyediakan pelbagai jenis produk, produk spa termasuk jamu, jus untuk masalah kesihatan. Sejak pelancaran kempen Hari Bertindak aplikasi Mengalinga yang melibatkan penyertaan belia dan sukarelawan telah aktif mendaftarkan lebih 50 acara di bawah Mengalinga bagi sama-sama menyambut Hari Bertindak Sedunia. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Penglibatan sukarelawan dan golongan belia dalam beberapa aktiviti semasa kempen Hari Bertindak menunjukkan perkembangan yang positif dan membanggakan. Ini jelas dilihat semasa majlis pelancaran kempen Hari Bertindak sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2022 baru-baru ini. Antara pengisian majlis penghargaan kepada sukarelawan yang berdaftar dalam aplikasi Mengalinga yang menyaksikan sukarelawan individu Trailblazers dan sukarelawan pertubuhan High Flyers yang masing-masing berdaftar dalam aplikasi berkenaan menduduki 10 tangga teratas. Sejak dilancarkan semasa majlis sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16 tahun lalu, 838 individu dan 137 pertubuhan berdaftar dalam aplikasi Mengalinga dengan lebih 300 projek juga didaftarkan dalam mencari sukarelawan. Selain menyediakan peluang untuk menawarkan pelbagai aktiviti kesukarelawanan, aplikasi digital itu juga memberi akses dan maklumat mudah kepada masyarakat mengenai projek sukarelawan yang diadakan di negara ini. Aplikasi tersebut dan setakat ini kami telah mendaftarkan lebih daripada 50 buah acara ataupun aktiviti di bawah Mengalinga, termasuklah aktiviti-aktiviti bagi sama-sama menyambut Hari Bertindak Sedunia. Aplikasi Mengalinga ini adalah salah satu cara ketani untuk memudahkan ketani mengikuti aktiviti-aktiviti sukarelawan. Kerana dengan adanya aplikasi Mengalinga ini salah satunya untuk membiasakan ketani ataupun orang mendekatkan ketani kepada aktiviti-aktiviti tersebut supaya orang ramai tahu bahawa adanya aktiviti-aktiviti yang telah pun yang diadakan oleh pihak Impak sendiri, dan juga ini adalah satu platform untuk kami mencari sukarelawan-sukarelawan, dan juga dengan adanya Mengalinga ini juga adalah salah satu platform juga di mana orang ramai akan tahu bahawa persatuan-persatuan di negara Brunei Darussalam ini banyak melakukan aktiviti-aktiviti. Majlis Berbrunei ini we have a lot of events juga kami kendalikan. So dari sana sebagai Majlis Berbrunei ini
kami pun macam bersukarelawan untuk other events juga. So at the same time, kami ni meng-create that kind of awareness where Mengalinga ni is actually a good platform untuk volunteers to menggunakan. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan BPDP mengungkayahkan aktiviti cipta dan kenal peraduan cipta pantun dan kenali penerima anugerah penulis Asia Tenggara. Diadakan bersempena dengan Brunei December Festival dan sambutan Bulan Bahasa 2022. Peraduan dibukakan menerusi platform Instagram rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka @DBP Brunei. Bertujuan untuk mengangkat salah satu warisan budaya Melayu sekaligus menggerakaktifkan penglibatan masyarakat terutamanya generasi kini dalam seni penciptaan dan aktiviti berpantun sekaligus untuk mengenalkan penerima anugerah penulis Asia Tenggara sekaligus menarik minat masyarakat untuk mengenal dan menyelidik biografi penulis Asia Tenggara dan juga karya-karya mereka. Peraduan Cipta Pantun dibukakan setiap hari Khamis dengan tema yang berlainan dan hanya 3 orang pemenang setiap minggu. Manakala untuk kenali penerima anugerah penulis Asia Tenggara diadakan sebanyak 3 pusingan iaitu setiap 10 hari dan 3 pemenang bagi setiap pusingan. Hadiah berupa buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian Pembelajaran dan Penerbitan Jabatan Muzium-Muzium Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sedang mengadakan klinik permainan pasang sehingga Khamis ini. Klinik pasang selama 4 hari itu dianjurkan oleh Jabatan Muzium-Muzium bersempena dengan Brunei December Festival. Ia diadakan di Arkib Negara, Jalan Dewan Majlis. Klinik tersebut disertai oleh dan dibukakan kepada orang awam dan kekitangan Jabatan Muzium-Muzium. Dibahagikan kepada sesi pagi dan sesi petang pada setiap hari hingga Khamis ini. Selain daripada memberi pendedahan kepada orang ramai, terutama sekali generasi muda mengenai permainan tradisi lama Brunei, klinik pasang ini diadakan bagi mengisi aktiviti semasa musim cuti persekolahan. There's a lot of things yang kami boleh belajar juga pasal banyak masa ni students Indah banyak tahu pasal this game lah. So one of the things we learn is how to play and how to makan buah, which is macam lama-kelamaan makin siok lah. It's a good exposure lah to other students or people out there yang dah tahu ani permainan traditional. Permainan pasang ni sebenarnya is quite bit interesting. Ia macam chess. Tapi ia merupakan permainan tradisi Brunei yang ada dari dulu lagi. Exposure kepada orang muda, especially for young generation masa ni, so they know about this game ni. Juga diadakan penjualan buku-buku terbitan Jabatan Muzium-Muzium. Orang ramai yang berhasrat menyertainya hubungi talian 2381672, 2381677 atau melayari laman sesawang www.museum.gov.bn. Juga bersempena dengan Brunei December Festival sempena cuti persekolahan, Pusat Sejarah Brunei berpeluang menyertai aktiviti berhibur di Hub anjuran Jabatan Muzium-Muzium dengan kerjasama Sparks Company Sdn Bhd. Aktiviti selama 3 hari itu berlangsung petang tadi di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Antara aktiviti yang diadakan, kuis interaktif sejarah Brunei dan pameran Pusat Pengkajian Borneo PEN Borneo. Menurut Pegawai Pusat Sejarah Brunei, aktiviti seumpamanya diadakan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan penghayatan sejarah negara, terutama sekali dalam kalangan generasi muda melalui aktiviti-aktiviti yang diusahakan. Orang ramai dialu-alukan hadir menyaksikan aktiviti tersebut yang dibuka dari pukul 2.30 petang hingga 8 malam. Pusat Sejarah Brunei akan menganjurkan pelbagai aktiviti antaranya kuis interaktif sejarah, kuis sejarah Kesultanan Brunei, teka-teki gambar dan peta Borneo, pameran pen Borneo dan transliterasi tulisan Jawi. Untuk hari kedua dan seterusnya pelbagai aktiviti lagi diadakan
dengan disertai oleh bahagian-bahagian lain di Pusat Sejarah Brunei. Manfaatnya bukan saja dari kanak-kanak, bahkan untuk semua peringkat umur. Manfaatnya ialah di samping memberikan persejarahan negara pada orang ramai, kami juga mahu kanak-kanak dan ibu bapa berseronok sambil belajar. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 430 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.3%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.9%. Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB mengingatkan orang ramai adalah menjadi kesalahan di bawah peruntukan undang-undang di negara Brunei Darussalam memiliki atau menjual barangan dan peralatan yang menyerupai senjata api. Penahanan suspek dibuat hasil daripada pemeriksaan yang dijalankan oleh keanggotaan Balai Polis Bandar Seri Begawan PPDB yang menemukan barangan bukti berupa permainan menyerupai senjata api. Suspek dan barang rampasan kemudian dibawa ke Balai Polis Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut dan dirujuk kepada pihak berwajib bagi pengesahan dan laporan pakar. Peringatan itu dibuat berikutan penahan seorang suspek lelaki kerana dipercayai menjual permainan yang menyerupai senjata api. 2 orang pekerja perempuan warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Kurniawati berumur 19 tahun memegang pasport bilangan AU643178 dan Masah berumur 31 tahun memegang pasport bilangan I10051818. Sebarang maklumat mengenai keberadaan mereka hubungi Balai Polis Sengkurong di talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.